ini dan seterusnya, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, jemaah, sahabat pencinta Al-Quran, SPAK, kita panggil SPAK. Jangan salah sebut jadi sepak pula. Okey, jadi alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi, pada duha yang insya-Allah penuh berkat ini. Mudah-mudahan kita semua dah laksanakan solat sunat duha, mengambil keberkatan waktu duha, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan mendengar kuliah. Saya difahamkan di SPAK ni banyak kuliah sebenarnya. Kita tengok jadual tu. Ya, faham. Alhamdulillah. Itulah alhamdulillah, semoga kita semua mendapat saham pahala, ganjarannya dan juga kefahaman dalam beragama insya-Allah. Jadi insya-Allah amin. Jadi saya kira ni kali pertama lah saya berada secara dalam talian dengan SPAK ni. Biasanya dengan YBeam biasa dengan YBeam, alhamdulillah. Jadi tahun baru ni mungkin Allah memberikan satu laluan yang baru untuk saya berkongsi ilmu, saya share apa yang saya belajar selama ni insya-Allah. Jadi saya kira saya ta'aruf dululah sedikit lah, tak banyak lah insya-Allah, dalam mungkin 2 minit lah. Boleh Pak, saya ta'aruf dulu Sila Ustaz, sila. Okay, baik. Jadi insya-Allah seperti mana dalam slide yang ibu-ibu, ayah-ayah dah lihat, nama diberi Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim. Nama dalam slide tu dan nama dalam poster saya pun terkejut juga letak Al-Muallim. Sebenarnya itu adalah nama glamour lah. Biasa kat sekolah saya mengajar bahasa Arab. Jadi saya biasa pelajar panggil saya adalah muallim. Jadi itu yang saya letak nama glamour tu muallim lah. Tapi ibu-ibu nak panggil, terpulang lah nak panggil macam mana pun. Jadi selagi mana panggilan itu panggilan baik, insya-Allah tidak ada masalah. Dan saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pengkuliah yang mana dijemput itu, insya-Allah saya sharing lah bidang hadis. Kemudian juga saya masih lagi menyambung pengajian. Sekarang ni insya-Allah tahun terakhir untuk ijazah di UKM, dan setakat ni alhamdulillah pointer masih first class. Jadi mohonlah ibu-ibu, ayah-ayah doakanlah insya-Allah ada rezeki dapatlah first class. Sebab sekarang ni tengah buat thesis. Jadi insya-Allah dalam lebih kurang dalam 7 bulan insya-Allah akan tamat pengajian. Jadi mohon ibu-ibu, ayah-ayah doakanlah, mungkin mana tahu mustajab doa ibu ayah insya-Allah kan. Boleh doakan. Insya-Allah. Terima kasih. Saya tengok nama pun ada yang sama yang dah biasa saya tengok tu, insya-Allah. Kemudian saya juga sebagai seorang imam di surau. Jadi saya kira itulah sedikit sebanyaklah tentang diri saya ni. Biasa saya berkuliah di Selangor KL. Jadi kalau ibu-ibu ayah mungkin ada yang pernah lihat lah, saya berkuliah ni biasa di Ampang. Jadi itulah sedikit sebanyaklah, takut jadi panjang pula boraknya. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ni satu pertemuan yang mahabbah, yang penuh kasih sayang, lebih kepada kita saling nasihat menasihati, kita berkongsi-kongsi. Dan ibu-ibu, ayah-ayah kalau adalah apa-apa soalan ke apa-apa, bolehlah ajukan di ruangan chat. Jadi insya-Allah juga kita akan cuba untuk menjawab. Kita akan berikan penjelasan insya-Allah. Yang penting kita dapat kefahaman. Jadi ibu-ibu sekalian, Ustaz orang mana? Saya memang orang Selangor, cuma mak ayah orang Penang lah. Baik, jadi insya-Allah kita mulakan dengan ice breaking dulu. Ni sekadar pengenalan bab pertama kali. Jadi saya nak tekankan dulu dengan satu hadis ni untuk ibu-ibu ayah sekalian ambil manfaat sebagai azam tahun baru. Kerana kita dah tahun 2023, jadi letakkan satu target adalah penambahbaikan dari sudut ilmu kita, amal dan juga akhlak, insya-Allah. Jadi ni hadis ni yang mana ibu-ibu sekalian boleh rujuk dalam riwayat Al-Bukhari nombor 1981. Saya tak berhajat nak panjangkan, saya cuma sebutkan saja point saja. Jadi mana hadis ni daripada Abu Hurairah yang mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berwasiat kepada beliau, yang mana secara tak langsung wasiat yang sama juga untuk kita lah. Jadi apa wasiatnya? Pertama, Nabi suruh untuk berpuasa 3 hari. Siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari ni merujuk kepada hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15 berlaku pada setiap bulan.
kecuali Ramadan sebab dia jadi wajib, dan juga waktu 13 Zulhijjah sebab dia hari tasyrik. Jadi 3 hari ni maknanya 13, 14, 15 hari-hari putih. Teman ibu sekalian pun dah tahu kan, insya-Allah kan. Jadi kita nak kata apa, hari ni dah 11, esok hari Khamis, kemudian lusa 13. Jadi ibu sekalian yang mana ada kemampuan, ada kekuatan, cubalah kita berazam untuk berpuasa. Kebetulan lah kan nak kata straight hari Khamis, kemudian Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Jadi ibu sekalian sangat terbuka peluang untuk kita berpuasa. Katalah ibu-ibu sekalian tak mampu kan, contoh kita bercuti, maknanya nak Sabtu Ahad lah biasanya kita bercuti ke kan. Jadi paling kurang ibu-ibu sekalian tak puasa sendiri pun kita ajak orang lain berpuasa. Jadi hari ni, zaman sekarang ni sangat mudah, ibu-ibu semua mesti ada WhatsApp. Jadi boleh guna status WhatsApp, kita tulis untuk mengajar orang berpuasa. Jadi insya-Allah di situ pun dapat pahala. Nabi sebut man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dalam hadis Abu Daud nombor 5129. Siapa yang ajak kepada orang ni kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti yang dia buat. Maknanya orang yang buat. Walaupun kita tak buat, tapi kita ajak orang kepada kebaikan. Jadi bila orang buat, paling tak pun orang terdetik nak buat, dia ada niat. Jadi insya-Allah kita yang menjadi asbab ni dapat pahala juga. Maknanya sebagai wasilah. Jadi insya-Allah. Baik, itu yang kalau tak mampu puasa kita ajak orang. Tak mampu juga kita berikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi insya-Allah kita akan dapat saham pahala. Jadi ibu-ibu sekalian boleh letakkan target, khususnya kalau ada kena ganti, kita dah mula sekarang sebab kita dah semakin dekat dengan Rejab. Jadi pastikan kita dah selesai lah semua kata pergantian, semua kata yang nak kena qada tu kita selesaikan insya-Allah. Baik, jadi itu yang pertama, wasiat Nabi. Yang kedua, 2 rakaat duha. Ini pun kalau boleh ibu-ibu sekalian, saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian semua insya-Allah akan buat. Lagi-lagi kepada jemaah Spark ni kan, sahabat pencipta Al-Quran, saya yakin sebab memang boleh kata hari-hari kot insya-Allah ada kuliah kan. Jadi mesti kita akan ada semangat tu bersungguh-sungguh. Cuma persoalan dia, ada tak kita buat, kita ajak sekali keluarga kita buat. Jadi itu satu persoalan ibu-ibu. Jadi kalau boleh kita buat, kita pastikan ajak sekali lah keluarga kita, paling kurang. Tak perlu jauh-jauh pun, sekurang-kurangnya family kita ajak. Saya share sikit lah apa ibu-ibu sekalian, ni sekadar pengalaman dan perkongsian lah. Saya juga biasa buat program di sekolah, macam camp pengawas, camp motivasi ya. Jadi nak ringkaskan cerita, hari Christmas yang lepas, saya dijemput untuk pimpin satu program kepada anak-anak kita daripada tahun 1 sampai tingkatan 4. Kita ada buat program pagi sampai petang, ada 3 slot lah tentang pelajar cemerlang, tips pelajar cemerlang, kemudian tahsin solat, nak perbaiki solat, dan yang ketiga tentang kepentingan ibu bapa, kasih sayang ibu bapa ni lah. Kita nak tekankan supaya dia tidak mudah terikut dengan ajakan orang-orang lain. Sebab kadang-kadang mereka ni nak kasih sayang, jadi mereka salah pilih orang, jadi berlaku yang tak elok lah. Contoh, kita tahulah kan isu-isunya macam bercinta dan sebagainya. Jadi kita nak tekankan kepentingan ibu bapa. Okay, saya nak share satu benda je lah ibu-ibu sekalian. Ini sekadar kita ambil pengalaman, ambil iktibar pengajaran. Masa slot kedua, waktu tahsin solat, saya sebelum mulakan teori dan praktikal solat tu, saya tanya dengan peserta dia, 60 orang tu, siapa yang solat subuh pagi tadi? Saya suruh yang dah solat, saya tutup muka. Biasa kita mungkin buat orang tak solat dia angkat tangan kan, jadi itu bagi saya macam kurang sesuai. Jadi saya tukar sikit cara, yang dah solat tutup muka lah. Tutup muka maknanya tak payah tengok orang yang tak solat tu. Dengan tujuan saya nak kena pasti siapa yang tak solat ni, kita nak jumpa personal ke, kalau perlu jumpa ibu bapa, kita nak berbincang kan, apa masalah kita nak selesaikan lah. Sebab pada jangkaan saya tak ramai. Tapi memang agak mengejutkan, lebih daripada separuh orang tak tutup muka. Maknanya tak solat subuh, lebih daripada separuh. Dan bila saya lihat majoriti pelajar yang besar, maknanya yang dah berubah, maknanya dah balik lah, dah matang dengan perubahan dirinya, dengan usia tingkatannya,
Itu yang ramai tak solat. Jadi saya tanya lagi soalan, saya suruh semua turun tangan, saya tanya lagi, mak ayah tak tanya ke kamu tak solat ni kan? Jadi ramai yang geleng kepala. Jadi ibu sekalian ni saya kira satu benda kita nak kena ambil perhatian. Kerana anak-anak kita lah khususnya dan mungkin cucu-cucu kita ni, yang mana di sekolah, guru-guru, saya sebagai guru, kita boleh untuk mendidik bersungguh-sungguh, kita motivasi ke, nasihat ke, kita ajak buat sama-sama, buatlah sedaya upaya kan. Tapi bila sampai di rumah, di luar, yang perlu memberikan perhatian adalah ibu bapa lah. Ambil tahu, berkasih sayang, jangan sampai dia rasa terbiar. Sebab itu kadang-kadang dia tak kisah sampai dia tak dapat membezakan baik buruk. Jadi nak tekankanlah ibu-ibu sekalian, ambillah tahu tentang anak-anak, terutamanya solat, pastikan mereka solat, kita pun pantau. Dan lagi satu, penggunaan handphone. Daripada penggunaan handphone ni lah banyak benda yang berlaku. Ini dapatan saya setakat ni, kita buat program, boleh kata hampir semua program bila kita buat masa sharing session, kebanyakan ni bila mengadu ada problem, kita siasat rupanya masalah handphone. Tak ada pemantauan dan diguna secara melampau. Dan berlaku ibu-ibu sekalian, yang mana sampai budak kecil tahun 2, tahun 3 pun dah ada yang melihat, menonton video yang bukan-bukan, ada yang berani berdua-duaan dalam rumah dan sebagainya. Jadi ini antara benda kita nak kena ambil tahu. Sebab benda ni isu semasa lah. Jadi jangan sampai kita dah terkena baru nak menyesal. Jadi itu sangat-sangat rugilah, baik kita mencegah daripada merawat. Jadi insya-Allah kita ambil kepentingan, jadikan kebiasaan, dan tambah lagi dengan solat duha dan kita ajak sekali family kita insya-Allah. Dan yang ketiga, witir sebelum tidur. Witir ni kita akan bincang insya-Allah, kalau ada peluang kita sambung kuliah nanti kita akan bincang antara satu sunnah ni tentang witir. Jadi saya akan terangkanlah, witir ni dia sebenarnya tak semestinya sebelum tidur. Kita boleh buat sepanjang malam, selepas fardu isyak sampai sebelum masuk subuh. Masa dia panjang, tapi dalam hadis ni antara yang Nabi tekan witir sebelum tidur. Nanti kita akan hurai dengan lebih teliti pada sunnah tersebut. Baik, jadi insya-Allah ni sekadar permulaan. Baik, jadi ibu sekalian, kita sebelum mula kuliah, saya biasa buat soalan uji minda. Jadi saya cuba ringkaskanlah soalan dia, yang mana ibu-ibu sekalian boleh menjawab di ruangan chat. Ruangan chat boleh jawab ABCD lah. Saya bacakan soalan, mungkin ada yang tak dapat lihat. Soalan pertama ni, apakah bentuk amalan yang disukai di sisi Allah? Apa bentuk amalan yang Allah suka antara 4 ni? Yang paling Allah suka. Okey, yang pertama, melakukan amalan ringan seminggu sekali. Yang kedua, B, melakukan amalan ringan berterusan. C, melakukan amalan berat seminggu sekali. D, meninggalkan amalan sunat. Jadi ibu-ibu boleh jawablah di ruangan chat ni, sekadar kita panaskan enjin lah insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada semua yang menjawab. Alhamdulillah. Saya cuma nak ringkaskan je lah, takut jadi panjang. Kita sekarang dah 10.20 dah. Okey. Okey, tak apa. Ni permulaan kita bagi soalan mudah-mudah mula kan. Ni kalau starting dah tiba-tiba susah, nanti semua sedih pula. Tak dapat jawab kan. Okey, saya kira alhamdulillah ramai yang menjawab. Okey, terima kasih, jazakumullahu khairan kepada semua yang menjawab. Semoga mendapat saham pahala insya-Allah. Jangan risau, salah pun tak apa. Dalam belajar, salah ni tak apa. Tapi jangan buat salah lah. Jangan sengaja buat salah. Jadi kalau tersalah tu tidak mengapa. Jangan kita risau. Okey, jadi terus bincang lah kan. Jadi seperti manalah ibu-ibu yang dah menjawab. Terima kasih. Memang jawapan dia adalah B. Melakukan amalan ringan berterusan. Saya buka dia punya hadis yang kita boleh ambil manfaat. Baik, ini hadis je. Yang mana ibu-ibu boleh lihat. Sekejap, saya... Oh, okey, masalah ni lah ni. Baik, nanti saya akan share balik dia punya slide. Dia masalah sikit kat laptop ni, dia dah terputus line dia. Baik, saya akan share slide. Tapi memang jawapannya adalah B lah. Kerana kita nak mementingkan dalam bab amalan sunat. Amalan sunat ni yang kita kena pentingkan adalah bukan pada kuantiti, tapi pada kualiti. Dia tak semestinya kena banyak. Yang penting kita buat berterusan.
Sebab itu kita nak tekankan dalam amalan sunat, biarlah sedikit, yang penting berterusan. Jadi inilah yang disebut dalam hadis. Yang mana Nabi SAW satu ketika pernah ditanya oleh seorang lelaki, ayu ahabbul a'mali ilallah, apa amalan yang dicintai di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla, yang berkekalan walaupun sedikit. Jadi inilah jawapan dia, maknanya jawapan adalah B lah. Jadi saya akan share balik slide dia, dia dah terputus. Slide ni pula merajuk. Baik. Okay, dah masuk dah. Saya share slide insyaAllah. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sepatutnya kan kita boleh ambil semua jenis amalan sunat, tapi kita buat sikit-sikit. Itu lebih baik daripada kita fokus satu sahaja, tapi kita buat yang tu je banyak. Bukan kata tak boleh buat. Boleh, bagus juga daripada tak buat langsung. Tapi yang lebih Allah suka, kita buat sesuatu walaupun sikit tapi dia berkekalan. Sebab apa? Di situlah terzahirnya ikhlas. Kita buat ni kerana Allah. Kan? Kita buat sebab dia mampu berterusan. Apa tanda dia? Sampai satu ketika kalau kita tak buat, kita rasa bersalah. Kita boleh kata apa je amalan. Bahkan dunia kita pun, adat kita pun macam tu. Kalau kita dah sesuatu yang dah biasa, tiba-tiba tak ada, kita rasa tak selesa kan. Contoh kita dah biasa bagi makan kucing, tiba-tiba kucing tu mati contoh kan. Tiba-tiba kita rasa macam tak kena, padahal kucing je, ada kucing lain. Tapi rasa perasaan tu mesti ada. Apatah lagi bab ibadah. Ibadah pun sama, kena sampai macam tu. Amalan sunat, kita buat ni dalam keadaan kita bila tertinggal, walaupun tak sengaja, tapi kita akan rasa macam bersalah, kenapalah aku tinggal. Jadi itu antara tanda istiqamah dalam ibadah. Sebab dah di situ dah mencapai ikhlas kerana Allah, bukan buat kerana orang ke, kerana mendapat pujian ke, bukan kerana situasi kan. Biasa kadang-kadang kita pergi solat fardu, nampak orang solat sunat kita pun follow sebab ikut pada situasi lah, semua solat kita pun solat. Jadi situ tak sampai lagi ikhlas yang sebenar. Kita buat ikut pada situasi, mungkin itu permulaan lah. Tapi yang penting adalah kita istiqamah, berterusan. Sebab itu kita ambil lah semua jenis amalan, contoh solat sunat, kita puasa sunat, kita bersedekah, baca Quran, berzikir, kan, apa-apalah kebaikan semua ni kita buat, yang penting sedikit pun tak apa, yang penting berterusan. Jadi itulah mudah-mudahan sebagai azam tahun baru, kita ada semangat menuntut ilmunya, kita beramal dengan ilmu kitanya, dan kita dapat memperbaiki akhlak kita. Jadi tiga inilah yang sangat ditekankan dalam Islam. Mudah-mudahan sebagai tahun baru, sebagai persediaan Ramadan, kita sama-samalah dapat perbaiki dalam perjalanan kita ni meniti ke akhir hayat. Sama-sama kita semua ni, sebab memang tak tahu bila ajal maut kita kan. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Tak ada istilah bagi orang yang dah berumur je kena belajar agama, kena betul-betul muhasabah, tidak. Sekarang, zaman sekarang ni semua sepatutnya bila-bila lah kan. Semua lapisan masyarakat kena bersedar. Sebab kita boleh kata kematian itu datang mengejut. Ada orang tiba-tiba pergi tandas, kena sawan meninggal. Ada orang kena renjak elektrik boleh meninggal. Ada orang sebab COVID pun boleh meninggal. Ini semua asbab lah. Tapi nak sebut usia ni, tak mengenal, ajal tak mengenal usia. Sama-samalah kita muhasabah, mudah-mudahan kita mampu melakukan perubahan insya-Allah. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, saya kira ni dah hampir setengah jam untuk permulaan ni. Harap-harap ibu sekalian semua tak marah-marah lah, insya-Allah senyum selalu. Dan kita mulakan dengan pengenalan kita. Saya share slide. Jadi ibu-ibu mana yang nak ambil snap slide tu pun boleh. Yang mana boleh simpan sebagai nota lah insya-Allah. Dan tadi pun ada yang request kan untuk hantar slide. Jadi insya-Allah juga saya boleh hantar kepada admin lah dan kepada Wafah Sabaria untuk disebarkan kepada jemaah. Jadi itulah tujuan saya buat slide sebenarnya. Boleh insya-Allah. Harap admin tak rasa ni lah, tak rasa macam terbeban lah kan. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Takut juga kadang rasa terbeban ke apa kan. InsyaAllah. Baik. Okay, kita akan mulakan untuk pengenalan dulu 5 sunnah yang terpilih. Jadi mungkin ada yang kita dah pernah dengar lah ibu sekalian. Jadi kalau dah pernah dengar tu, kita buat-buat macam tak pernah dengar. Macam first time dengar. Oh ya ke Ustaz? Macam tu lah, baru kita kena berlakon sikit lah. Baru kita kata apa, rasa semangat. Kalau kita dah fikir, alah ni dah tahu dah Ustaz, dah tak rasa semangat. Jadi
mudah-mudahan ada semangat insya-Allah. Jadi kita cuba mula dulu 5 sunnah. Kita bincanglah sampai mana, sampai pukul 11. 11 tu insya-Allah kita akan stop lah. Baik, kita tengok pada sunnah yang pertama ni, saya pilih cara rawak dulu, secara random dulu untuk kita amalkan yang penting-penting dulu insya-Allah. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah pertama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni tentang azan, bab tentang azan. Hadis ni daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mendengar azan, tirulah sebagaimana ia ucapkan. Kemudian berselawatlah kamu kepadaku, kerana siapa sahaja yang berselawat untukku sekali, maka Allah membalas selawat baginya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah bagiku, kerana ia adalah kedudukanku di syurga yang tidak layak selain bagi hamba Allah, dan aku harap menjadi pemiliknya. Barang siapa yang meminta wasilah bagiku, maka dia akan peroleh syafaatku. Hadis sahih riwayat Abu Daud, nombor 523. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, sebelum kita bincang apa sunnah ni, saya sebutkan dulu tujuan saya letakkan nombor hadis. Mungkin ada yang dah tahu, tapi tak apa, kita ulang kajilah sama-sama. Tujuan saya letakkan nombor hadis ni, pertama ibu-ibu boleh semak, boleh cek sendiri dalam, tak perlu beli kitab, dalam Google pun boleh. Ibu-ibu just tulis je nombor hadis ni, akan keluarlah dia punya teks hadis, matan hadis, dan kita boleh simpan sebagai nota nak sampaikan pada orang. Jadi insya-Allah di situ amalan ni kita nak kata dia ada sumber yang betul-betul yang kita boleh amal. Yang kedua, sesuatu yang kita dah beramal dalam agama adalah sesuatu yang bersumber. Tak kira sama ada Quran, sunnah, ijma' ulama ataupun qiyas. Jadi di situ kita boleh kata itu sebagai sumber hukum yang disepakati. Dalam masa sama ada juga sumber hukum yang tak disepakati yang still kita boleh amal. Antaranya adat lah, adat muhakamah. Jadi nak kata apa, itu antara yang boleh kita amalkan juga. Tapi bila ada sesuatu yang ditekankan dalam Islam, adanya dia punya hadis, Quran, jadi itu lebih kita utamakan. Jadi dalam bab sunnah, kebanyakannya adalah lebih dilawan dia adalah adat. Sunnah lawan dia adalah adat. Jadi bila bertembung sunnah dengan adat, jadi kita utamakan sunnah. Jadi itu yang apa Nabi buat. Jadi itu yang lebih kita nak dapatkan semangat, kita tunjukkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kita kata sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, tapi berapa banyak yang kita tahu tentang Nabi. Zaman sekarang kita nak kenal Nabi ni tak nampak direct. Tak boleh buka TikTok tiba-tiba keluar video Nabi, tak ada. Kan, paling-paling orang ceritakan tentang apa yang Nabi buat. Kan, Nabi tidur Nabi buat apa, Nabi dalam bab azan Nabi ajar tentang apa, solat macam mana. Jadi kita belajar daripada hadis. Jadi kita tekankan dalam bab sunnah. Kalau ada adat dengan sunnah, pentingkan sunnah. Sebab itulah tanda cinta kepada Nabi. Selain daripada kita berselawat, kita menyambut Maulidur Rasul, paling sebenar, paling hakikinya kita buat seperti yang Nabi buat. Maknanya kita follow, kan, kita ikut seperti yang Nabi amalkan. Jadi itu tanda sebenar. Sebab kita hidupkan balik akhlak yang Nabi amalkan tu dalam diri kita ni. Jadi mungkin tak banyak kita mampu, tapi yang penting berterusan. Belajar sunnah, kita amalkan bersungguh-sungguh, kan. Jadi di situ insya-Allah lah kita akan mendapat kejayaan. Sebab setiap sunnah ni memang ada hikmah. Kita yakin dan percaya. Dan kita akan bincang apa hikmah-hikmah dia nanti. Nanti ibu akan nampak. Jadi sangat pentinglah untuk kita amalkan sunnah. Jadi nak amalkan kena tahu dululah, kan. Jadi insya-Allah kita akan ambil tahu. Baik, dalam hadis ni berkenaan dengan azan. Yang mana kita boleh lihat bab azan ni, dalam hadis ni Nabi sebutkan 3 perkara. 3 perintah Nabi SAW yang dihukumkan sebagai sunat. Sebut perintah dia tak semestinya wajib. Ada yang wajib, ada sunat. Dia hukum dia kena spesifik, kan. Sama dalam bab larangan, sebut je larangan, tak semestinya haram. Ada juga makruh, kan, ada juga haram. Dan makruh kita perlu ingat bukan kita ambil mudah. Kita bukan ada persepsi oh makruh je, kita buat je lah. Tidak, sebab di situ pun ada pembahagian, kan, makruh tanzih, makruh tahrim.
Bila dah makruh tahrim, antara sebabnya apa? Kita mengambil mudah ketika melakukan makruh dan kita berterusan buat perkara itu tanpa rasa bersalah. Jadi dia boleh jadi kepada makruh tahrim. Kita ambil mudah dengan hukum. Dia boleh membawa kepada haram. Jadi sepatutnya kita kena perbetulkan kefahaman. Jangan pernah kita anggap it's okay, benda tu makruh, tak payah buat pun tak apa. Kita buat pun tak apa. Salah, itu salah. Sama dengan bab sunat. Jangan pernah kita anggap alah sunat je tak payah buat. Jangan begitu. Sekurang-kurang kita buat dan kadang-kadang kita tak buat tu mungkin ada faktor dia, tapi tak adalah persepsi sampai kita rasa tak payah buat pun tak apa. Jangan macam tu. Sebab Nabi yang maksum yang dijamin syurga pun Nabi amalkan amalan sunat ni bersungguh-sungguh. Nabi buat yang kita boleh lihat dalam hadis. Jadi kalau kita ni apatah lagi lah nak banding dengan Nabi, cukup jauh lah. Jadi lagilah kita kena bersungguh-sungguh dalam amalkan, dalam sesuatu amalan. Baik, jadi dalam hadis ni 3 perintah Nabi. Pertama, Nabi suruh kita mendengar azan, tiru balik. Ni saya kira ibu-ibu semua dah profesional kan, tak payah kita nak sebut pun tak apa. Jawab baliklah, semuanya ulang balik kan. Jadi sampai kepada hayya 'alas solah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawab sama juga la haula wala quwata illa billah. Itu selesai, tak ada masalah. Perintah Nabi yang kedua, lepas habis je azan, kita berselawat. Mungkin biasa kita amal terus baca doa azan kan, doa wasilah. Tak salah, boleh je amalan macam tu. Tapi di situ ada sesuatu yang kita mungkin tak perasan. Ini bagi yang belum tahulah. Yang mana habis azan, kita berselawat dulu. Sebut selawat, ibu-ibu sekalian, paling kurang kita sebut ada 3 je syarat dia. Sallah ataupun solli, Allah dan Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Paling ringkas yang kita boleh amalkan. Yang penting ada makna kepada selawat. Kan Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad. Selesailah. Tapi ibu-ibu nak tambah lagi. Contoh macam saya beri dalam slide ni. Kan kita amalkan la ilaha illallah, itu yang kalimah terakhir azan. Lepas tu sebut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ pun kita boleh amal. Itu pun dah dikira sebagai selawat. Ataupun nak tambah lagi pun boleh. Saya bagi dalam slide kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ibu-ibu boleh amal, tak ada masalah. Sebab ada keluasan. Nabi tak khususkan selawat tu macam mana. Jadi ada keluasan. Nak amal selawat ni boleh. Nak ringkaskan lagi pun boleh. Nak selawat dalam tahiyat akhir kita biasa baca kan. Selawat Ibrahimiyah. Yang ada Ibrahim tu kan, wa ala ali Ibrahim semua tu, kita amal dalam tahiyat akhir, itu pun tak ada masalah. Yang penting selawat. Habis selawat, barulah kita bacakan doa azan. Yang bawah sekali itulah, Allahumma rabba hazihid da'wati tammah. Jadi ibu saya yakin, ibu mungkin dah tahu bab sunnah ni, tapi sekadar peringatan lah. Dan mungkin ada yang tak tahu, jadi kita amalkan insya-Allah. Lepas ni kita dengar azan, kita jawablah macam ni. Pastikan selawat dulu. Dan baru kita bacakan doa wasilah. Apa kelebihan dia? Disebut dalam hadis. Ini sebagai motivasi lah. Yakni kita selawat sekali, Allah balas kepada kita 10 kali. Kita membaca doa wasilah yang bawah tu, baca sampai habis. Disebutkan kita mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi di akhirat kelak. Jadi ibu sekalian, ni satu peluang yang cukup besar lah. Sebab ni amalan sunat. Amalan sunat maknanya, nak kata bahasa mudah dia, tak buat pun tak apa. Macam itulah nak bagi kata bahasa orang sekarang kan. Dia lebih kepada tak buat pun tak apa. Macam tu. Tapi kita kena fikirkan di situ, kelebihannya cukup besar. Dan sangat rugi bagi kita kalau dah tahu, kita tak amalkan. Bagi yang rasa, saya tak mampu lah ustaz nak hafal, saya tak suruh hafal ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tengok pun tak apa. Zaman sekarang ni cukup mudah, semuanya hujung jari. Masing-masing kita ada handphone. Ibu-ibu save mungkin slide ni ke, mungkin apa-apa bacaan doa tulis ke dalam Google ke kan. Baca berulang sampai kita ingat. Dia sebenarnya nak ke tak nak je, dia bukan boleh ke tak, dia nak ke tak nak. Jadi kita bukan nak exam, nak kena hafal macam tu, paksa ke tidak kan. Kita lebih kepada amalan. Jadi ibu-ibu sekalian, cuba kita amal. Saya kita percaya ibu-ibu semua dah ramai yang dah amal insya-Allah. Tak ada masalah. Kan, jadi mungkin adalah yang mungkin tak tahu kan, jadi yang mana dah tahu ni kita amalkan insya-Allah. Baik, jadi ini sunnah pertama. Kita bincangkan pula sunnah yang kedua, masuk tentang wuduk. Satu sunnah berkenaan wuduk. Di situ dia ada
berlaku pelanggaran sikit, accident. Saya tak sempat lagi nak edit slide ni. Baik, sunnah ni tentang wudu, tajuk dia berkumur dan membasuh hidung. Hadis ni daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menuangkan air dari bekas ke kedua tangannya dan beliau membasuh keduanya. Kemudian beliau berkumur dan membasuh hidung menggunakan satu tapak tangan. Dan beliau lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian Abdullah berkata, hakaza wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 191. Baik, jadi ibu sekalian, apakah sunnah ni? Sunnah ni berkenaan wudu. Dan kita dah tahu dalam wudu pentingkan pada rukun. Kan, itu paling basic. Apa-apa ibadah yang ada rukun, kita kena menepati rukun. Itu untuk menjadikan ibadah tu sah. Valid, diterima. Kan, contoh dalam berwudu, rukun ni apa? 4. Ni basic kita buat. Kan? Apa dia 4 ni? Dia terus kepada maknanya anggotanya. Kalau ikut rukun ada 6 lah kan. Mula-mula niat, lepas tu 4 anggota. Apa anggotanya? Iaitu kita membasuh seluruh muka, wajah. Kemudian kita membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian kita membasuh kepala, bukan rambut ibu sekalian, kepala. Rasa di kulit kepala. Ada orang mungkin dia tak perasan, macam saya mengajar di sekolah ni, tengok anak-anak murid kita bila dia ambil wuduk, laki ni bila ambil wuduk dia suka basahkan dia punya rambut je. Teman-teman rambut dia style sikit kan. Jadi dia tak kena sampai ke kepala. So bila kita tanya, rupanya dia pun tak perasan. Padahal dah besar, tahun 5, tahun 6, mungkin dia tak apalah. Setengah orang dia mungkin tak perasan. Jadi pasti kita tahulah membasuh kepala. Kemudian yang terakhir, anggota terakhir adalah membasuh kaki sampai ke buku lali. Dan yang keenam, rukun ni adalah tertib. Jadi ibu sekalian, 6 ni rukun. Rukun ni asas dalam beribadah. Maknanya nak jadikan dia sah. Dan kita ni bila nak buat ibadah, kita mesti akan ada satu pendirian. Kan, iaitu kita nak buat terbaik. Kan, contoh dalam bab dunia, kita ada peperiksaan. Katalah ibu sekalian ada peperiksaan ke kan untuk naik jawatan dan sebagainya yang bekerja. Contoh kita ada exam, jadi kita akan berusaha bersungguh-sungguh dan kita juga akan berdoa berharap dapat yang terbaik. Kan, walaupun apa je keputusan tu, kita akan redalah insya-Allah. Tapi nak sebut kita akan nak dapat terbaik. Jadi itu dunia pun kita dah ada semangat macam tu. Apatah lagi kalau dalam bab akhirat, dalam bab agama. Lagilah kita kena menekankan, kita kena bersungguh-sungguh. Yang ni apa? Dia tak cukup dengan rukun. Kita kena buat juga dengan amalan sunat. Di situ kita dapat semangat. Kan ibu-ibu sekalian kan? Jadi dalam berwuduk, kalau sekadar rukun, itu hanya lulus. Kan? Hanya lulus exam je lah, tapi tak dapat cemerlang. Tapi kita dah rasa puas dah, kita mesti nak ada semangat lagi, nak dapat terbaik kan? Jadi ibu-ibu sekalian, kita kena ingat, ini dalam keadaan kita berwuduk, yang terbaik macam mana? Pertama, membasuh tangan sampai pergelangan dulu. Membasuh tangan sampai pergelangan. Ini bukan sekadar adat, tapi sunnah Nabi. Ini yang Nabi amalkan. Seperti mana sahabat buat, yang sahabat lihat Nabi buat. Jadi ini adalah sunnah berkenaan dengan perbuatan Nabi lah, af'alun Nabi. Yang mana kita kata juga sebagai sunnah yang disyariatkan. Jadi basuh tangan ni bukan sekadar adat, ia adalah sunnah. Lepas basuh tangan, kita biasa akan berkumur dan juga basuh hidung. Okay. Jadi ibu sekalian, kita berkumur ni ada orang dia akan buat asing, dia kumur sahaja. Ada orang dia basuh hidung sahaja. Tak salah. Bahkan dia tak buat pun tak apa, ni sunat. Dan dia tak buat pun tak apa. Nak dapatkan kesempurnaan, kita akan buat. Dan kita akan gabungkan kedua-dua sekali. Apa makna gabung? Tadah tangan, tadah sebelah tangan ke air, tadah airnya, kita masuk ke dalam mulut, nak berkumur, tinggalkan air sedikit. Biarkan air sikit dan kita masuk ke dalam hidung. Itu yang dimaksudkan dengan sunnah ni. Saya ulang, tadah sebelah tangan, bukan dua tangan, sebelah tangan je sunnah dia. Tadah sebelah tangan, masuk ke dalam mulut nak berkumur, biarkan air sedikit dan kita masuk dalam hidung untuk kita basuh hidung.
Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Maknanya inilah sunnah Nabi SAW. Jadi ibu sekalian, kita lihat kepada hikmah. Apa hikmah dia? Kita mungkin biasa dua tangan, kita basuh, kita berkumur. Dua tangan ni bila kita tadah betul-betul, kita masuk dalam mulut, sebenarnya dia dah jadi penuh. Mulut jadi penuh. Sebab apa? Air terlalu banyak. Dan kita nak berkumur, dia tak penting kepada air yang banyak. Kita pentingkan pada pergerakan dalam mulut. Sebab itu yang penting. Baru kita dapat berkumur, dapat singkirkan kotor ke apa-apa yang terselit pada gigi kan. Sisa makanan ataupun nak hilangkan rasa pada lidah, mungkin ada kuman. Jadi kita kena bagi dia bergerak. Kalau air terlalu banyak, kita nak berkumur tu sebenarnya kurang berkesan sebab kurangnya pergerakan. Kita nampak di situ hikmah sunnah Nabi ni macam tu. Lagi satu hidung. Benda saya di sekolah ni sebelum ni lah, bila kita buat praktikal solat nak berwuduk ni, kita tengok pelajar ni buat. Boleh kata adalah beberapa orang, tak ramai lah, yang dia tak, bila basuh hidung, dia akan tadah dua-dua tangan, dia pisahkan tadah dua-dua tangan, lepas tu ketika hidung tu dia dah ambil air, tadah air, dia lepas sebelah tangan, dia masukkan sebelah je tangan ni kepada hidung dia, ke dalam hidung. Lepas tu sikit je dia masuk, lepas tu dia buang. Jadi maknanya kita nampak di situ berlakunya pembaziran. Sebenarnya berlaku pembaziran, kita nampak dengan jelas. Itu baru sekali. Kalau dibuat berulang kali sampai 3 kali, dibuat dalam sehari solat, buat macam tu je. Kan? Ini baru seorang ni. Kalau sebut yang buat ramai. Jadi memang jelas pembaziran itu berlaku dengan banyak. Kan? Jadi kita nak sebut hikmah sunnah Nabi ni sangat-sangatlah kita nampak jelas, ibu sekalian. Jadi yang nak kata apa? Maksudnya kita amalkanlah sunnah Nabi ni untuk memang terbaik. Sebab kita pun dapat pahala pun dapat. Kan? Jadi kita pun ikut seperti Nabi amal dan insya-Allah mesti ada satu keberkatan. Dalam sunnah Nabi mesti ada hikmah, mesti ada barakah. Sebab itu siapa betul-betul pegang teguh pada sunnah Nabi di akhir zaman, Nabi sebut seolah-olah memegang bara api. Maknanya susah orang nak buat, tak sanggup, tak tahu. Kan? Jadi insya-Allah dapat keberkatan. Itu benda tu orang akan rasa. Dia yang buat tu yang akan rasa. Jadi ibu kalau boleh cuba amalkan. Tapi dalam masa yang sama, kalau contohlah kata kan, mulut ni mungkin kata tiba-tiba jadi besar kan, jadi nak kena tak cukup sebelah tangan, nak kena 2 tangan. Boleh je, tak ada masalah. Kita tak kata pun berdosa ke, salah ke, mati seksa, masuk neraka, semua tak ada lah. Tak adalah kata sampai kalau buat 2 tangan ni tak sayang Nabi. Tak adalah macam tu Dia kalau boleh amalkanlah sungguh-sungguh. Tapi bagi yang ada kesusahan, tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Bab ni kita boleh amal. Dalam hidung pun sama. Biasa kita air sikit cukup. Dia tak perlu banyak. Kerana itu yang lebih sesuai, menjimatkan, tidak membazir. Baik, jadi ini pada sunnah yang kedua. Kita masuk pada sunnah yang ketiga. Meletakkan tapak tangan kiri pada lutut ketika dia tak habis tu touch dia, touch apa tu? Tasyahud ataupun tahiyat. Okey, hadis ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk berdoa, yakni tahiyat ataupun tasyahud, baginda akan meletakkan tangan kanan di lutut kanan dan mengangkat jari yang mengikuti ibu jari. Maknanya sebelah ibu jari telunjuklah. Dan tangan kiri berada di lutut, maknanya lutut kiri, dan dipanjangkannya. Hadis At-Tirmizi 294, hadis yang sahih. Baik, jadi ibu sekalian, apa sunnah dia ni? Dalam tahiyat, kedua-dua tahiyat, awal maupun akhir, yang mana kita dah tahu, biasa kita amal, mengangkat jari telunjuk. Jari telunjuk ni, disebut dalam hadis ni jelas, mengangkat jari yang mengikuti ibu jari. Maknanya jari telunjuk lah, kita angkat jari telunjuk. Tapi kaedah dia berbeza. Disebutkan berbeza. Dalam mazhab kita khusus, kita tahu di situ ada 2 qaul. Yang muktamad, yang masyhur, yang kita amalkan adalah mengangkat ketika sebut syahadah lah. Illallah tu. Asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Kan? Isyarat kepada Allah itu Esa lah kan. Jadi kita buat macam ni. Tak adalah, bukan angkat macam ni lah. Maknanya macam ni lah kan. Okey. Lagi satu pun kita boleh amal, iaitu angkat siap-siap daripada awal. Duduk je tahiyat, angkat siap-siap. Pun boleh. Di situ pun ada satu qaul. Tapi ini tak masyhur.
Tapi still dalam mazhab kita boleh kita amal. Dan ibu-ibu sekalian, ini dalam mazhab kita. Ini saya sebutkan supaya kita nampak di situ berlakunya perbezaan. Kalau yang mazhab lain, ada pandangan mazhab lain lah. Ada pandangan mengangkat sambil kita menggerak-gerakkan jari. Ini ada, tapi dalam mazhab yang lain. Kita tak perlu amal, cuma kita ambil juga tahu supaya kita nampak orang lain buat, kan dia mungkin yang musafir, yang bermazhab lain, dia belajar fiqahnya di tempat lain kan. Jadi dia akan mengamalkan cara yang agak berbeza. Jadi kalau kita nampak aja yang orang ni agak berbeza dengan kita, pertama persepsi kita jangan pernah sangka buruk. Jangan pernah. Kita kalau nampak orang buat pelik berbeza dengan kita tanya ke, kita ambil tahu, tak apa. Katalah dia memang dia buat salah, benda yang sesat. Tugas kita bukan hukum dia. Bukan maknanya kita bukan nak labelkan dia, kita kata salah. Kita kata dia tu sesat ke apa, jangan begitu. Kita nampak orang buat salah, kita kena nasihat. Kita berdakwah lah kat situ kan. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia tersalah belajar, wallahu a'lam, kita tak tahu apa latar belakang dia. Tapi kita berdakwah, kalau dia tak terima tu terpulang pada dia. Tapi tanggungjawab kita adalah berdakwah. Bukan sampai kita menghukum, melabel dia. Ni saya bagi tahu supaya ibu-ibu dapat untuk bersangka baik. Kadang-kadang kita nampak ada orang buat benda yang agak berbeza. Jadi kita jangan pernah ada sangkaan buruk. Kalau kata dia memang buat benda salah, kita tegurlah dia. Yang kita berdakwah dengan dia. Dia tak nak terima tu terpulang. Yang penting kita sampaikan, kita doakan. Kan? Jadi kalau memang dia tak nak terima, kita doakan dapat hidayah. Yang jangan sampai kita ni melabelkan dia, menghukum dia. Kan kita tak tahu bagaimana kesudahan kita. Hari ni kita mungkin beribadah banyak, kita mungkin mulia di sisi Allah. Tapi tak mustahil satu hari kita minta Allah jauhkanlah. Mana tahu kita dengan kita punya perbuatan ni menjadikan kita ni hina di sisi Allah. Kan, wal iyazubillahi min zalik. Bukan kita doakan, cuma kita bermuhasabah. Jangan pernah kita anggap kita ni paling baik. Tidak. Okey, baik. Okey, kita fokus pada sunnah ni. Apa sunnah dia? Kita dah tahu tadi sebut angkat jari, apa jari telunjuklah. Tangan kiri. Tangan kiri disebut dalam hadis berada di lutut dan dipanjang. Makna panjang ni ibu sekalian, jangan salah faham. Jangan duk tanya pula, ustaz panjang ni maknanya kena tarik bagi panjang ke? Pasal ingat lagi ni soalan dulu saya mula-mula kuliah dulu. Tahun bila 2018 tak silap. 2018 hujung-hujung tahun tu. Bila kita share pasal sunnah ni, ada yang bertanya, dia kata ustaz panjang ni maknanya tarik bagi panjang ke? Saya pun memang nak tergelak, tahanlah kan, takut dia terasa ke apa kan. Kita bagi tahulah bukan makna panjang tarik bagi panjang. Sebab ni bukan tanah liat. Jadi maksud panjang, kita bila mana contoh kita ada barang, kita punya lutut, kita pegang pada lutut. Kita genggamkan lutut. Genggam tangan kiri pada lutut. Jadi bila kita genggam lutut, dia kelihatan dia memanjang ke bawah. Macam inilah kita genggam lutut kan. Jadi dia akan memanjang ke bawah. Jadi itu maksud dia. Itu maksud yang disampaikan dalam hadis. Maknanya bila duduk tahiyat, tangan kiri berada di lutut kiri. Kita panjangkan. Macam inilah maksud panjang. Kita mungkin biasa letak atas peha. Contohlah ni kaki kita ni peha kan. Letak atas peha macam ni kan. Jadi tak salah, boleh. Tapi yang lebih baik, yang sunnah, yang sempurna adalah apa? Kita menggenggam lutut kiri. Itu lebih baik. Dalam masa yang sama, kalau ibu-ibu rasa tak selesa, mungkin rasa whatever lah, ada masalah apa-apa kan, contoh mungkin bengkak di lutut ke kan, mungkin lutut tertinggal kat rumah, mana tahu kan, kita ada spare part ke apa kan, mana tahu. Jadi tak ada masalah lah ibu sekalian, tak perlu rasa bersalah. Tapi kalau boleh kita buat, seboleh-boleh kita cuba amal. Itu lebih baik daripada kita letak kat atas peha, kita genggamkan lutut. Itu lebih baik menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, soalan kita akan jawab sekejap lagi insya-Allah. Kita kumpul ke soalan lah. Saya takut nanti saya jawab satu soalan, jadi akan bersambung-sambung soalan nanti. Saya risau begitu. Saya dah biasa kena uji macam tu. Okey. Baik. Kita buka soalan Ustaz ya. Nak sekarang ke macam mana? Buat. Kita pulang pada Ustaz. Okey. Ada pun lagi 10 minit Boleh kot saya sebab nak tengok sunnah keempat ni pun biar agak panjang sikit ni. Boleh kot kita tengok soalan dululah di ruangan chat. Dan kita kat sini saya tengok
angkat tangan tu Kak G. Kak G. Silakan Kak G nak tanya. Ada ke salah tekan? Kita tekan kot, tak perasan kan. Ada. Ustaz, tadi Ustaz cakap yang letak jari tangan atas lutut yang belah kanan tu angkat. Tu kan lepas tu turun balik ke ataupun still masih di atas juga sampai bagi salam? Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Ya, Kak G ya. Okey. sama. Jadi soalan kepada Kak G kita iaitu kita dah angkat, jadi kita dah sebut sebagai sunnah. Okey, betul. Adakah perlu kita turun ataupun kita biarkan? Okey, kaedah yang disebut dalam mazhab Syafi'i yang mana kita amalkan, kita angkat tadi sama ada dua kaedah tadilah, sama ada angkat daripada awal ataupun ketika syahadah. Dan yang mana kita nak turunkan ini ada dua kaedah juga. Sama ada selepas habis tahiyat, sebelum bagi salam, maknanya dah habis tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, turunkan, ataupun kita kekal sampai akhir, sampai selesai bagi salam. Lepas tu kita lepaskan. Dia ada dua kaedah. Disebab apa? Bila kita amalkan kaedah yang angkat daripada awal, daripada duduk tahiyat, kita buat macam tu kan. Jadi kaedah tu kita akan amalkan sampai akhir, sampai kita bagi salam, baru kita lepaskan tangan. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih majoriti, yang lebih asah, yang lebih tepat, kita turunkan ketika dah habis tahiyat. Sebab kita angkat ni masa tahiyat. Jadi yang lebih tepat, lepaskan ketika habis tahiyat. Maknanya habiskan tu lah, fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu kalau ada doa ke apa, okay, doa siap-siap dulu. Dah habis doa, kita lepaskan tangan sebelum bagi salam. Lepas je kita bagi salam. Itu yang tepat dalam mazhab kita lah. Terima kasih Ustaz. Saya kadang-kadang macam saya turun balik lepas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allahumma salli turunkan balik. Okey, tak apa kan? Boleh, tak ada masalah sebab ni memang benda sunat. Cuma kalau dilihat kepada pandangan, yang dua tadi yang paling tepat lah. Yang paling tepat yang pertama tadi saya sebut, iaitu kita turunkan masa dah habis tahiyat, sebelum bagi salam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, seterusnya saya tengok kat sini siapa? Tersemirah. Okey, silakan Puan. Ni nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Wassalam. Selamat berkenalan. Baik, alhamdulillah. Sama-sama juga. Okey. Teruskan Puan. Saya ada dengar lah masa kita wuduk tu kalau nak nak khusus solat, ada baca doa dia setiap anggota. Doa dia tu tak sama ke Ustaz? Okey. Yang disebutkan setiap pada anggota yang kita amalkan doa, itu adalah salah satu daripada kaedah kita nak khusyuk dalam wuduk lah. Kita nak bersungguh-sungguh dalam wuduk. Dalam wuduk ke dalam solat Ustaz? Dalam berwuduk. Setiap anggota tu kita ada doa dia. Ada zikir dia. Tapi daripada sudut sunnah, itu bukan doa daripada hadis yang sahih lah. Nak amal tu boleh, tak ada masalah. Cuma kita amalkan tu sama, kita cuma berdoa je lah Ustaz Ya, dia sekadar hanya berdoa, dia hanya menambahkan khusyuk, tu tak ada masalah. Tapi jangan ada pendirian, maknanya ibu jangan ingat itu adalah doa yang Nabi khususkan, tidak. Ada. Okey. Sebab Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Baik. Okey, soalan ini lain. Rasanya tak ada Ustaz. Kita boleh teruskan lah. Ada dalam 5 minit lagi. Okey, boleh Ustaz teruskan dalam 10 minit lagi ke? Okey, boleh. Boleh insyaAllah. Cuma saya tengok tadi ada yang soalan dalam chat soalan chat tu kita boleh tengok kot. Hajah mungkin Hajah Sabariah kot puasa hari putih ni mesti continuous, tidak semestinya. Saya cuba jelaskan lah. Berkenaan dengan puasa hari putih, kita ambil contoh yang paling dekat. Hari Jumaat ni 13 Zulhijjah. Ikut pada hukum asal, kalau Jumaat sahaja tanpa ada pasangan sama ada Sabtu ataupun dengan hari Khamis, di situ dikira sebagai makruh sebab sama dengan puasa orang Yahudi kan. Kita dah sebut yang ni mereka lebih gemar kepada hari Jumaat sahaja ataupun hari Sabtu sahaja. Sabtu adalah puasa Nasrani. Jadi mereka buat begitu. Jadi kita ni nak membezakan. Jadi sebab itu yang Nabi galakkan bila puasa Jumaat kita akan kita
gabungkan dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Kita beza dengan mereka lah. Jadi kalau Jumaat ni dia adalah salah satu hari putih 13 Zulhijjah. Disebabkan dia dah bertembung dua perkara, yakni puasa sunat dan juga puasa yang kita kata secara harus, kan, puasa yang secara umum kita amalkan. Jadi di situ akan diambil hukum dia adalah sunat. Dan puasa hari putih tak ada syarat mesti kena berterusan. Dia sehari pun tak ada masalah. Maknanya kalau Puan Hajasab nak puasa Jumaat sahaja pun tak ada masalah. Sebab apa? Jumaat ni lah sebab dia adalah hari putih, salah satu daripada hari putih. Dia tak ada sebarang larangan. 2 hari pun boleh, 3 hari straight pun tak ada masalah. Dia begitu okey, baik. Kat sini saya nampak Puan Zabidah. Puan Zabidah angkat tangan nak tanya soalan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan puasa 3 bulan tu Ustaz. Macam mana boleh? Puasa 3 bulan? Okey, maknanya Rejab, Sya'ban, Ramadan. Okey. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey. Berkenaan dengan puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan memang wajib lah. Rejab, Sya'ban. Kita mungkin biasa dengar berkenaan dengan Rejab, bulan Allah. Jadi Sya'ban, bulan Nabi. Sebenarnya itu daripada satu hadis, ada yang disebut sebagai hadis yang sangat lemah, dhaif jiddan. Ada juga ulama menilai sebagai ianya adalah hadis yang palsu sebab tidak diketahui sumber. Okey. Yang pasti ia bukan satu sunnah Nabi. Itu dah memang confirm lah. Jadi nak amalkan berterusan, dia maknanya tak ada berhenti langsung. Daripada sudut amalan adalah lebih baik kita hanya khusus kepada kaedah puasa sunat, yakni sama ada Isnin Khamis, hari putih dan kita buat selang-seli. Itu tak ada masalah, itu jelas adalah sunat. Bagi yang nak puasa straight, berterusan 3 bulan lah kan tadi dengan Ramadan, pastikan dia tak ada sebarang kesusahan. Tak ada kesusahan dan dia wajib kena selesaikan Ramadan tanpa sebarang keuzuran. Maknanya apa? Keuzuran yang dikata saya dah puasa dah Rejab Sya'ban, rasa letih, penat, tak bersemangat. Sebab dia puasa penuh. Maknanya sepanjang bulan kan, 2 bulan tu. Jadi dia tak boleh beri alasan macam tu. Jadi nak amalkan tu boleh, tapi yang lebih baik adalah dia sekadar fokus pada puasa sunat. Termasuk puasa selang-seli pun boleh. Itu lebih baik. Itu lebih selamat untuk diamalkan. Tapi kita kena ingatlah itu bukan sunnah Nabi Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Seterusnya soalan daripada Puan Rohimi. Ustaz ditanya, Assalamualaikum Ustaz, saya terbiasa wujud masa hidung dan kumur berasingan air. Kurang pahala ke Ustaz? Dah terbiasa buat sesuatu. Okey, baik. Jawapan kepada soalan ni jelas bila kita buka dalam hadis ni yang mana disebutkan sebagai sunnah Nabi SAW. Daripada sudut amalan, kita nak tahu kenal pasti amalan yang sempurna, maknanya pahala yang tamah, yang sempurna adalah dengan cara sunnah Nabi. Jadi bila sesuatu yang kita buat dengan kaedah yang tidak selari dengan sunnah Nabi, maka sudah pasti kesempurnaan ni akan jadi berkurangan. Jadi bila kata kesempurnaan, maka dia merujuk kepada pahala lah. Pahala ataupun kaedah dalam kita beribadah. Jadi dia akan jadi kurang sempurna. Kuranglah fadilatnya, kuranglah kelebihan, kuranglah pahalanya. Jadi maknanya yang dah sebelum ni tak apa, Puan Rohimi dah buat, kita mungkin tak tahu kan. Jadi lepas ni kita dah tahu, maka lebih baik kita amalkan cara macam ni. Maknanya tak perlu fikir dah berapa pahala aku dapat, rugilah pahala, kat mana aku nak tebus, tak payah. Jangan risau, benda tu kita dah terlepas, kita tak tahu kan, tak ada masalah. Tapi lepas ni kita dah tahu, maka yang terbaik kita cuba untuk amalkan. Cuba untuk kita biasakan. Sebab itu kaedah dalam ibadah, bila sesuatu yang tidak selari dengan sunnah Nabi, maka sudah pasti jadi kurang sempurna. Sebab Nabi lah uswatun hasanah, qudwah hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi lebih baik kita amalkan beginilah. Maknanya jawapan kepada soalan puan adalah memang kurang pahala sebabnya apa? Kurang kesempurnaan.
Okey, soalan seterusnya ada lagi soalan lain? Ada lagi soalan? Ada kot Tak ada rasa. Okay, Dah cukup jelas kot. itulah dah pukul 11 dah, insyaAllah saya kira cukup sekali lah. Saya target nak 5 Okay. sebenarnya, tapi tak apalah, 3 pun boleh ikut Sebab masa pula tak ni, kita akan tangguhkan lagi Ustaz ya di masa akan datang insyaAllah. Dan jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Hafiz Ibrahim, dan terima kasih atas pencerahan yang cukup jelas dan terperinci sekali mengenai sunnah-sunnah